Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang sebuah kereta. Kereta ni adalah kereta yang popular. Boleh dikatakan kategori orang kaya mesti ada satu biji lah kat rumah. Siapa pernah tengok cerita Sembilan Kasih ke, apa gila-gila apa? KL Menjerit ke, gila-gila remaja ke, ataupun cerita-cerita lama lah. Yang zaman-zaman tahun 2000 tu, kereta tu memang gila 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 batak lah kira. Macam ibarat toke-toke kontraktor mesti ada satu biji kat rumah. Macam tu. Itu adalah kereta Toyota Harrier ataupun Lexus, dulu diorang panggil Lexus GS ke apa semua kan. Macam tu lah. Tapi ini adalah variant terkini punya kereta, yakni yang hari ni saya nak cerita ni adalah kereta Lexus NX 200 Turbo. Okey. Tak ada benda sangat nak cerita pasal dia punya exterior dengan interior dia, sebab orang semua tahu kereta ni kereta mahal, kereta luxury, SUV mewah. Semua orang dah tahu dan tak ada cerita lagi pasal dia punya quality ke, soundproof dia ke, dia punya sound system dia, audio system. Tak ada orang nak cerita pasal tu. Hari ni kita nak cerita utama dia punya topik adalah engine dia. Tapi sebelum tu, like dan subscribe serta apa? Komen, share dengan kawan-kawan, sebab benda ni adalah berbentuk ilmiah sedikit. Okey, kita tengok dia punya dari segi dia punya rupa, dari segi dia punya bentuk, jauh berbeza dengan model yang terdahulu, yakni Harrier, daripada model tahun 98 punya variant sampai tahun 2015 lah senang kata, sebab yang variant yang terkini adalah 2015. So sebelum tu bentuk macam 240G ataupun dia ada keluarkan GS300, tak salah GS ke apa lah, yang SUV Harrier yang 3000cc dari Lexus tu, 3000cc 3.0. Lepas tu dia ada pakai engine 2.2 5SFE, dan dia pun pernah pakai engine 2AZ. So banyak variant engine yang dipakai oleh Harrier dan Lexus ni lah. Cumanya untuk yang ni saya fokuskan utama adalah engine yang dipakai. Sebabnya kita dah tahu Toyota ni memang lama sebenarnya dia dah pakai enjin turbo dari model 1JZ, 2JZ, 3SG-TE. Lepas tu dia ada keluarkan enjin-enjin limited edition, macam contohnya macam dia orang keluarkan enjin 4E, 4E GTE, dan enjin-enjin macam 4A ZE yang supercharged tu. Dan dia senang kata Toyota dah pro juga sebenarnya dalam jenis-jenis enjin paksaan ni. Enjin-enjin paksaannya ni, enjin-enjin supercharged dan turbocharged. Tetapi pada era tahun 2000, Toyota telah balik ke pangkal jalan sebab dia rasa enjin-enjin paksaan ni tidak boleh bertahan lama. Maknanya dari segi maintenance, dari segi jangka hayat enjin itu sendiri. Jadinya dia lebih fokus pada ekonomika, kereta jimat minyak dan kereta-kereta yang enjin boleh tahan. Macam lah Vios, Vios Dugong, kereta Altis, tu yang enjin-enjin tahan lama lah. Okey, balik pada pangkal jalan cerita ni. Tetapi pada tahun 2015, untuk kebarangkalian untuk Toyota balik ke enjin turbo ni memang ada. Sebabnya dia memang company besar dalam dunia, dia mesti ada inovasi. Jadi antara inovasi yang dia cipta adalah untuk menjadikan enjin tu lebih jimat minyak dan power serta serta tahan lama lah. Jadi bahan-bahan yang digunakan tu lebih pening lah. Okey, ni kita nak cerita dulu. Untuk NX 200 Turbo ni, dia menggunakan enjin
8AR FTS. Okey. So enjin ni kalau di dalam keluarga Toyota lah, kalau FTS dia punya kod F ni biasanya lah kebiasaannya dia punya cam bukan aggressive cam. So dia bukanlah untuk performance tetapi lebih pada powerful, tetapi dalam masa yang sama minyak jimat. Tu dia. Kalau macam dulu dia orang ada keluar contohlah 3SGE dengan kawan dia, adik dia 3SFE. Dia macam itulah. Okey, dari segi enjin yang saya nak cerita 8AR ni, ini merupakan enjin yang dipakai oleh model adik-beradik Lexus, antaranya IS200 turbo ataupun Lexus GS 200 turbo. So kereta ni enjin ni kira macam Toyota dia biasalah, dia buat enjin memang multi function kan, multi model boleh pakai. Jadinya dia wujudkan satu platform barulah. Tapi enjin ni dia menggunakan teknologi daripada zaman tahun 2000, di-upgrade tambah dengan teknologi tahun 2010 ke atas, ditambah lagi dengan teknologi tahun 90-an. So dia kira macam 3 generation dalam satu enjin. Kenapa saya cakap dalam 3 generation dalam satu enjin? Okey, kalau kita tengok enjin Toyota pada tahun 1980-an sampai 1990-an dia menggunakan enjin turbo, betul. Okey. Dan pada tahun 2000 dia menggunakan teknologi VVT. Makna tahun 99 yang first generation VVT, seingat saya Lexus IS200 ataupun diorang panggil Toyota Altenza, dia pakai enjin 3SGE dual VVT, black top. Okey. Dan yang enjin terkini dipakai adalah enjin diorang panggil kitaran Atkinson lah, kitaran Atkinson. So enjin ni biasa kita jumpa dalam kereta-kereta hybrid macam Prius hybrid, kereta-kereta yang menjimatkan minyak. Tetapi atas dasar kebijaksanaannya Toyota ni, dia cipta 3 generation engine dalam satu enjin. 3 generation teknologi dalam satu enjin, maaf. So dia jadikan enjin ni jimat minyak, power dan pembakaran yang bersih. So dia nak power, dia letak turbo lah memang. Okey. Enjin dia menggunakan dual injection. Yakni di mana pada pembakaran normal kita bawa sederhana rendah, low end, maknanya kita tak nak power apa semua. Dia menggunakan teknologi Atkinson. Yakni dia melepaskan ataupun mengurangkan tekanan kompres dalam enjin tu daripada sedutan udara dan minyak. Jadinya minyak dapat dibakar dengan semaksimal mungkin dan menghasilkan kuasa, tetapi dia tidak sepower enjin auto Atkinson. Auto Atkinson lah. Auto cycle. Sebab enjin auto cycle ni dia lebih pada enjin lama, macam biasalah combustion biasa, maknanya dia satu masuk, nanti dia sedut, dia tekanan, lepas tu lejang tekanan, apa semua dia lejang mampatan, lepas tu kuasa, lepas tu exhaust. Dia gitu je. Maknanya dia lancar, proses dia lancar. Jadinya dia enjin tu lebih power, cumanya minyak tidak dapat dijimatkan. Tetapi bijaksananya engineering Toyota ni dibuat macam mana? Kereta ni kira macam dia boleh jadi jahat, boleh jadi baik lah. Dia nak power, dia boleh tukar kepada auto cycle, maknanya bakaran biasa bila nak power dengan tambahan turbo apa semua, horsepower boleh dapat sampai 235 PS dan torque dalam 350 Nm torque, seawal 1650 hingga 4000 rpm. Dan kalau dia nak jimat minyak, bila kita bawa slow, dia akan masuk pada Atkinson cycle. Maknanya dia melemaukan sedikit power engine lah, tetapi pembakaran lebih bersih dan minyak jauh menjimatkan. Dan di samping itu, dia bijaknya, dia nak cover balik dia punya power bila perubahan tu berlaku. Macam mana?
dia letak double injection. Satu dipakai direct injection, satu dipakai FSI lah, fuel system injection lah, yang daripada daripada manifold, yang ditembak daripada manifold satu lagi ditembak daripada head, GDI. Ini yang menjadikan kereta ni yang saya rasa, bila saya mandu kereta ni, dia tidak terasa lemau. Bila kita respon throttle, kita pijak je, dia terus bagi. Dan lagi satu, dia punya engine ni, kalau kita tengok dari segi dia punya respon power, turbo lag dapat dikurangkan. Bukan sebab masalah turbo, tapi disebabkan dia mengontrol dua injection tu. Jadi dia turbo lag dia, makna pembakaran dia power, gas keluar cukup apa semua, kurang dia punya lag dia. Dari segi dia punya penjimatan minyak, memang kereta ni diklaim sebagai antara kereta yang jimat minyak lah. Kalau kita tengok 2015, negara Thailand dah dapat enjin ni sebenarnya, tapi dia untuk NA Camry 2.0. Dan enjin ni power ada, dan respon ada. Cumanya itulah Thailand yang dapat, kita tak dapat lagi. Okey. Sampai di sini saja penerangan tentang kereta NX 200 Turbo ni. Dan kalau nak tahu, kereta ni dulu dijual pada harga 291,700 lebih lah. So dekat 300,000 sebab dia menjual teknologi. Kira kereta ni kereta berteknologi lah. Macam dulu diorang menggunakan, macam Toyota kan. Toyota dulu sebelum ni dia pernah pakai TVIS. Macam RPM bawah dibuka dua angin, satu angin, bila RPM atas dibuka dua angin. Sistem macam VTEC lah. Dan TVS dengan TVS kan, sistem sama. Cumanya yang ni dia bermain pada injector. So injector dia ada dua dan dia bermain pada compression ratio dia. Untuk engine ni juga, maaf saya lupa terangkan, engine ni juga menggunakan compression ratio yang agak tinggi sebenarnya. Sebab dia menggunakan enjin turbo, menggunakan compression ratio sehingga 12.8. So kalau dikira agak tinggi. Paling menarik kereta ni kalau dikira untuk bagus menggunakan minyak 97 lah, mestilah. Itu saja. Jangan lupa like, subscribe serta share video ni. Share dengan